Kaedah lain menguji sifat asid dan alkali. Aisyah ingin menguji sifat beberapa bahan, tetapi kertas litmusnya telah habis. Apakah bahan lain yang boleh diproses oleh Aisyah untuk menggantikan kertas litmus? Warnakan jawapan. Baca arah betul-betul. Okey, apakah bahan tersebut? Kalau kamu lihat dalam buku teks, muka surat 112, dalam mari uji tu memang dah dinyatakan bahan apa yang digunakan, iaitu ekstrak kunyit, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raya. Kamu dah dapat dah kat situ. Kalau kita tengok dalam ingat semula pun ada menyatakan, muka surat 113 tu nombor 7. Cuba kamu lihat. Sebenarnya nombor 7 tu dah mengatakan, dia dah note kat situ, bahan lain yang boleh digunakan untuk menguji bahan berasid, berkali ataupun neutral ialah ekstrak kunyit, ekstrak bunga raya, ekstrak kubis ungu. Jadi sebenarnya pentingnya kamu baca buku teks. Itu sebenarnya cikgu nak katakan. Jadi sebenarnya ada jawapan. Jadi kalau dekat sini, ini kunyit yang pertama, bunga raya, dan yang ketiga kubis ungu. Ada 3 bahan yang kita boleh gunakan. Yang daripada yang lain tu taklah. 3 bahan ini sahaja yang kita boleh gunakan sebagai penunjuk untuk gantikan kertas litmus. Jadi kamu warnakan. Okey, yang pertama kunyit, nanti kamu warnakan. Ini bahan pertama. Bahan kedua bunga raya, nanti kamu warnakan. Dan bahan ketiga adalah kubis ungu. Ini bahan ni. Sebenarnya bahan ni kamu ekstrak menjadi bila kamu ekstrak, kamu ambil cecairnya. Itu yang kita boleh gunakan. Okey. Kita pergi pada soalan seterusnya. Dengan menggunakan enjin carian. Enjin carian ni seperti maksudnya menggunakan Google ataupun Internet Explorer ataupun Mozilla Firefox ataupun Yahoo. Tak ada masalah kamu guna yang mana. Jadi kamu boleh cari maklumat tu. Itu bermaksud enjin carian. Kita cari maklumat melalui internet. Kemudian tulis cara menguji bahan berasid dan beralkali menggunakan salah satu bahan tersebut. Sebenarnya soalan ni minta kamu, boleh juga kamu ambil mana-mana rujukan ataupun dalam bahan internet. Jadi kamu ceritakan. Tapi dia suruh pilih satu sahaja daripada 3 bahan ni. Sama ada kamu nak pilih kunyit ataupun bunga raya ataupun kubis ungu. Jadi kalau cikgu nak ambil kubis ungu lah. Cikgu nyatakan contoh bagaimana kita nak menjawab soalan menggunakan kubis ungu. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Dengan menggunakan enjin carian, tulis cara menguji bahan berasid dan berkali menggunakan salah satu bahan tersebut. Okey, cikgu pilih kubis ungu. Okey, cikgu akan ceritakan. Kalau kubis ungu ni, cikgu ambil kat sini. Kubis ungu. Okey. Okey, dekat sini cikgu dah type. Okey, ini secara ringkas lah. Okey, cikgu bacakan. Kegunaan bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan. Okey, jom kita baca sama-sama ya. Tulis contoh bahan berasid dan beralkali yang digunakan dalam kehidupan seharian. Maknanya dalam 4 gambar ni nanti kamu kena tentukan sama ada bahan tersebut berasid ataupun beralkali. Jadi kamu kena namakan juga bahan tersebut ya. Maknanya kena namakan bahan tersebut, kemudian nyatakan bahan tersebut adalah asid ataupun beralkali. Okey, jom kita lihat gambar yang pertama. Kalau kita lihat gambar yang pertama ni, kamu menggunakan bahan tersebut setiap hari, sekurang-kurangnya 3 kali sehari ataupun 2 kali kan. Jadi apakah bahan tersebut? Okey, jom kita baca. Yusof menjaga kesihatan gigi dengan menggunakan apa yang ada pada berus gigi ni? Ya, ubat gigi. Okey, tarik ke sini. Cikgu tarik ubat gigi yang bersifat alkali. Ubat gigi ni sifat dia alkali lah. Jangan kamu guna asid pula. Kalau kamu guna bahan berasid, habis luka gusi kamu ataupun mulut kamu dan gigi kamu cepat rosak. Asid juga menghakis. Lama-lama dia boleh menghakis gigi kamu tu, lama-lama hilang. Kan dah tak ada gigi kan. Okey, dah settle untuk soalan yang pertama. Situasi gambar yang kedua adalah seorang pakcik ni buat apa ni? Dia tabur apa ni agak-agak? Okey, tak apa. Kalau kat sini kalau kita lihat ni kapur pertanian. Okey, jom kita baca dulu. Pak Rusli menabur
Kapur lah. Yang bersifat, kapur ni biasanya sifat dia akali. Akali sifat dia. Dah jelas. Memang kamu belajar sebelum ni pun secara teorinya ataupun uji kaji memang sifat dia akali. Ke atas batas tanaman bagi mengurangkan sifat asid pada tanah. Ya. Supaya tumbuhan yang kita tanam tu sihat dan segar, kita kena kurangkan sifat keasidan tanah tersebut. Barulah tumbuh segar pokok tu. Okey. Dan yang ketiga. Ini apa ni? Tengok. Ibu Alia ni mungkin diluka dan dia nak sapukan cuka. Betul? Jom kita lihat ayatnya. Ibu Alia menyapu cuka yang bersifat, cuka ni kamu tahu masam. Kalau masam, asid lah. Asid pada pipinya yang disengat tebuan bagi rawatan awal. Kemungkinan Ibu Alia ni disapu cuka tu untuk membasmi kuman lah. Sebelum dia sampai di hospital ataupun klinik, dia buat rawatan awal dulu supaya kuman tu tak merebak. Maknanya biasanya asid ni boleh mematikan kuman. Daripada terbiar macam tu, baik kita sapu dengan cuka tu sekurang-kurangnya tak merebak ataupun mudarat luka tersebut. Kita risaunya kuman sebenarnya. Biasanya kalau kuman dengan asid ni biasanya boleh mati jugalah. Okey, tengok pada kandungan asid tersebut. Kalau kurang, biasanya kuman tu taklah mati, tapi sekurang-kurangnya tak mudarat, luka tu jadi macam tak merebak. Darah pun kurang keluar. Okey. Yang keempat, okey, apa dia ni? Perahan limau nipis. Okey, kita baca situasinya. Mak Siti melumurkan tangannya dengan perahan limau nipis yang bersifat, limau nipis ni sifat dia apa? Semua kan kita semua asam kan, sifat dia asid lah. Bagi menghilangkan rasa licin di tangannya yang terkena peruntuk pakaian. Bijak Mak Siti ni kan. Dia guna perahan limau nipis untuk menghilangkan rasa licin di tangannya yang terkena peruntuk pakaian.